أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يتركه بخير يا رحمن. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia-Nya Allah Subhanahu wa taala beri pada kita kesempatan dan juga ruang waktu untuk kita sama-sama dapat hadir berhimpun di dalam majlis ilmu yang disebut oleh Nabi sebagai Raudhatun min Riyadil Jannah. Idza marru bi Riyadil Jannah farta'u biha. Yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW, apabila kamu melalui taman-taman syurga, maka berhentilah pada taman tersebut. Apakah makna daripada hadis yang diucapkan oleh baginda Nabi SAW? Nabi nak beritahu pada kita bahawa kalau seorang Muslim itu bercita-cita, berkeinginan untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama sekali sebelum nak masuk ke istana syurga ataupun mahligai di syurga, mesti kita melalui taman-taman syurga. Betul tak tuan-tuan? Ya. Kalau kita nak masuk istana, apa yang akan kita lalu dahulu sebelum kita dapat masuk istana? Kita akan lalu taman, ya, taman istana. Jadi maksud daripada hadis Nabi SAW nak bagi tahu pada kita, ya, kalau nak masuk syurga, syarat dia mesti melalui ataupun masuk ke dalam taman syurga. Apa di taman syurga? Iaitulah zikrullah, ya, majlis zikir, majlis fikir, ya, majlis untuk mengajak kita berfikir ataupun mengingati Allah Subhanahu Wa Taala ataupun majlis ilmu. Ini yang dimaksudkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi kalau kita nak merasa bagaimana taman syurga, nikmat taman syurga, iaitulah dengan hadir, ya, berhimpun di dalam majlis ilmu. Jadi sebagai mukadimah, insya-Allah sebelum kita memulakan daurah kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum, insya-Allah kita nak bincangkan sedikit bagaimana disiplin penuntut ilmu itu dibina, ya. Apa jalan yang patut dilakukan oleh mereka yang bergelar sebagai talibul ilmi, ya, sebagai penuntut ilmu. Kerana ini adalah perbahasan yang sangat penting yang tidak akan selesai, saya kira, perbahasan tentang pembinaan penuntut ilmu, ya. Kerana akhir zaman ni ramai di kalangan para penuntut ilmu, ya, yang menuntut ilmu tetapi tidak mengikuti jalan yang sepatutnya mereka ikuti. Akhirnya apa tuan-tuan? Akhirnya mereka tidak sampai kepada maksud yang mereka ingin dapatkan, iaitu ilmu itu sendiri, ya. Seperti mana yang disebut oleh mukaddimah dalam kitab Al-Imam Burhanuddin Az-Zurmuji radhiyallahu ta'ala anhu, Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum, ya. Berapa ramai orang yang menuntut ilmu tetapi tersesat jalan, ya, menuntut ilmu tetapi tidak dapat buah kepada ilmu tersebut, iaitu apa dia? Amal, ya. Jadi kenapa para ulama sangat mengambil berat tentang pembinaan penuntut ilmu ni adalah kerana apa? Ya, perkara yang paling bahaya, ya,
bila mana lahirnya orang yang tidak benar-benar menguasai sesuatu bidang ilmu tersebut, ya. Seperti yang disebut oleh sebahagian sebutan para ulama, man tatabbaba wa lam yu'lam min hutib, ya. Maksudnya orang yang buat pandai dalam ilmu perubatan, sedangkan dia tidak ada langsung ilmu tentang perubatan, ya. Dia buat pandai dalam perubatan, dalam ilmu perubatan. Begitu juga yang disebutkan oleh sebahagian ulama, ya. Dikatakan aktsaru ma yufsidu ad-dunya. Antara yang paling banyak merosakkan dunia ni beberapa orang, ya. Yang pertama sekali apa dia? Nisfu mutakallimin. Yang kedua nisfu mutafakkihin. Nisfu mutatabbibin dan nisfu nahwin. Nisfu mutakallimin ni apa dia? Ya. Nisfu mutakallimin yakni orang yang dia ini bukanlah ahli dalam bidang akidah, ya. Dalam bidang perdebatan tentang perbahasan akidah. Cuma dia tahu sedikit berkenaan dengan perkara tadi, ilmu tadi dia kuasai sedikit, ya. Sikit-sikit saja dia tahu. Tu yang disebut sebagai nisfu mutakallimin, ya. Separuh-separuh saja, ya, yang alim dalam bidang akidah, yang mutakallim, ilmu kalam. Yang kedua apa dia? Yang kedua nisfu mutafakkih, ya. Nisfu mutafakkih. Apa maksud nisfu mutafakkih? Yakni orang yang tidak faqih, yang tidak betul-betul faqih. Hanya separuh-separuh saja. Dia tidak lengkap, ya. Dia tidak benar-benar menguasai ilmu fiqh. Yang ketiga nisfu mutatabbib, ya. Doktor yang tidak lengkap. Maksudnya pengamal perubatan yang tidak lengkap. Dan yang keempat nisfu nahwin, ya. Maksudnya ahli bahasa yang tidak benar-benar menguasai bahasa. Ahli bahasa tetapi separuh-separuh saja, ilmu tentang tata bahasa, ya, ilmu tentang penulisan yang dia ketahui, ya. Jadi kata para ulama, nisfu mutakallimin ini akan merosakkan agama, ya. Orang yang separuh-separuh saja dalam ilmu kalam, dalam ilmu tauhid, orang ini dia akan merosakkan agama. Wa huwa yufsidu al-adyan, ya. Manakala nisfu mutafakkihin, ya, yakni orang yang tidak fakih, para ulama kata ini akan merosakkan negara, ya. Wa huwa yufsidu al-buldan. Mufti yang tidak benar-benar fakih, ya, mufti yang tidak kuasai ilmu fiqh, ya, tidak kuasai ilmu syariat, ya, maka mufti ini akan merosakkan negara, kan? Wa huwa yufsidu al-buldan. Yang ketiga nisfu mutatabbib, ya, doktor yang separuh-separuh, ya, doktor yang tidak menguasai benar-benar ilmu perubatan. Para ulama kata apa? Ini akan merosakkan tubuh badan manusia. Wa huwa yufsidu al-abdan, ya, dia akan rosakkan tubuh badan manusia, kan? Ya, tak tahu sangat ilmu perubatan, ya, pandai-pandai buat pemudahan. Akhirnya apa jadi pada tubuh badan manusia? Rosak, kan? Makin sakit. Bagi ubat pun salah, kan? Bagi suntikan, cucuk pun salah. Akhirnya menyebabkan mudarat dan keburukan kepada tubuh badan manusia. Dan yang terakhir nisfu nahwin. Maksudnya orang yang tidak kuasai ilmu bahasa. Dia tidak benar-benar kuasai, cuma separuh saja, ya, dia tidak lengkap. Maka para ulama kata ini akan merosakkan lisan. Wa huwa yufsidu al-lisan, ya. Empat perkara yang akan merosakkan manusia, ya. Jadi kerana itu sangat penting tentang kisah pembinaan penuntut ilmu ini, ya. Ini kita nak bincangkan hari ini sebelum kita masuk kepada kitab Ta'lim al-Muta'allim Tariqat Ta'allum. Kerana itu ada satu kisah, tuan-tuan, ya. Ada satu kisah tentang Syekh Muhammad Al-Hamid rahimahullah, ya, telah minta nasihat daripada abang beliau Syekh Badruddin Al-Hamid rahimahullah, ketika mana beliau ingin menyambung pengajian ke Al-Azhar Al-Sharif, ya. Kedua ni ulama daripada Syria. Jadi diceritakan oleh guru kami, ya, Syekh Muhammad Awamah. Dia kata Syekh Muhammad Al-Hamid ni pergi berjumpa dengan abang dia Syekh Badruddin Al-Hamid, minta izin dan juga minta pandangan. Dan kata dia, saya nak menyambung pengajian ke Al-Azhar Al-Sharif. Apa pandangan abang? Apa kata abang beliau? La mani'a indi. Aku tidak ada larangan untuk kamu pergi mengaji. Walakin, tapi kata beliau dengan syarat, ya. Uridu minka an tarji'a ahadar rajulaini. Saya nak kalau kamu balik,
kamu jadi salah seorang daripada dua jenis lelaki. Apa dia? Aliman atau jahilan. Kamu balik daripada Azhar, sama ada kamu jadi seorang yang alim ataupun kamu balik sebagai jahil. Amma an tarji'a nisfal muta'allim fala. Ya. Tapi kalau kamu balik sebagai nisfal muta'allim, tidak alim, tidak jahil, tapi tengah-tengah, kata abang beliau, fala. Ya, jangan. Kenapa jadi macam tu, tuan-tuan? Ya. Kerana kata beliau, ya, kalau alim, dia akan tahu bagaimana untuk nak menyampaikan kepada umat. Ya. Apa yang diperlukan oleh umat, dia tahu bagaimana untuk nak sampaikan. Ya. Dan kalau dia jahil, dan dia sendiri sedar kata dia jahil, maka dia akan tahan diri dia daripada bercakap benda yang bukan ahlinya, ya, yang bukan bidangnya. Tetapi kalau nisful muta'alim, tuan-tuan, ya, orang yang separuh-separuh ni, dia ni tidak tahu keperluan umat dan dia tidak sedar kata dia jahil, ya, maka pada waktu tersebut dia akan bercakap ikut suka dia, ikut suka hati dia nak cakap apa. Maka pada waktu tersebut, tuan-tuan, dia akan jadi lebih rosak, ya. Dia akan jadi lebih rosak. Inilah yang disebutkan oleh ulama sebagai jahil murakkab, ya. Jahil murakkab maksudnya jahil yang dia tidak sedar kata dia jahil, ya, tapi cakap saja sampai tak erti nak cerita apa, kan, ya. Itu nasihat daripada Syekh Badruddin Al-Hamid kepada adik dia, Syekh Muhammad Al-Hamid rahimahullah, ya. Kerana itulah kita perlu kepada sistem, ya, tuan-tuan, perlu kepada sistem dan juga manhaj sebagai keperluan, ya, sebagai kewajipan bagi para penuntut ilmu zaman sekarang, ya. Kerana kalau kita tidak ada sistem, kalau kita tidak tahu sistem apa, manhaj apa yang kita ikut, kita akan jadi lebih rosak, ya. Dan kita lihat banyak fasad yang berlaku sekarang, ya. Banyak kerosakan yang berlaku sekarang ni dengan apa? Dengan menempelak para ulama, merendah-rendahkan pandangan ulama, ya. Tidak bersetuju dengan pandangan ulama. Hanya kerana apa? Kerana dia tidak pernah mendengar pandangan tersebut. Akhirnya menyebabkan dia jadi terlalu biadab, kan? Terlalu berani menentang, menjawab pandangan ulama dan akhirnya biadab dengan para ulama. Tidak ada adab yang diraikan dengan para alim ulama. Sedangkan belajar dengan apa? Belajar dengan Google, kan? Belajar dengan YouTube, ya. Belajar dengan para ustaz yang tentu yang tidak mahir dalam semua bidang ilmu pun, ya. Hanya mahir dalam bidang hadis contohnya. Dalam bidang lain, ilmu akidah, ilmu tasawuf, ilmu fiqh tidak mahir, tidak lengkap. Tetapi ini yang dijadikan sebagai panduan. Maka inilah yang akan merosakkan masyarakat, ya. Yang jadi nisfu, separuh sahaja, ya. Tidak lengkap pun, ya. Walaupun dia PhD dalam bidang tersebut, walaupun dia master, walaupun dia mengajar dalam bidang tersebut, tetapi kalau dia tidak faqih dalam bidang lain, maka dia kena tahan diri dia, ya, daripada bercakap benda yang bukan ahlinya, yang bukan bidang dia pun. Sebab itulah syarat bagi pembinaan penuntut ilmu ni yang selalu kita dengar, kan, ya, iaitulah kalam Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, ya. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam sebahagian kalam beliau, ya, yang kita sedia maklum, dan juga disandarkan kalam ini kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhahu alaihi salam, ya. Kata beliau, akhi lan tanal ilma illa bisittah, ya. Akhi lan tanalul ilma illa bisittatin. Saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu melainkan dengan 6 perkara. Sa'umbika an tafsiliha bi bayan. Saya akan menjelaskan secara terperinci kepada kalian tentang perkara tersebut. Ada riwayat yang disebut oleh Abi Talib Al-Hajjar, ya. Kata beliau, kalam ini juga disebut oleh Al-Imam Al-Haramain dengan ucapan yang lain, ya. Kata beliau, asih lan tanal ilma illa bisittatin. Digunakan perkataan asih. Tadi digunakan perkataan akhi, ya. Dalam kalam yang lain disebut oleh Al-Imam Al-Haramain, asih lan tanal ilma illa bisittah, ya. Digunakan perkataan asih. Asih tu dengan maksud apa? Dengan maksud istami' wasli, ya. Istami' wasli maksudnya dengar dan ambil perhatian, hadam betul-betul apa yang saya nak sebut ni. Apa dia? Ilmu takkan dapat melainkan dengan 6 perkara. Sa'umbika an tafsiliha bi bayan, ya. Saya akan menjelaskan secara terperinci, tentang 6 perkara tersebut. Kata Imam Syafi'i, yang pertama zakatin, ya. Yang pertama zakat. Apa dia zakat ni? Cerdik, kan? Saya pernah sebut dalam sebelum ni, ya. Yang pertama, syarat bagi pembinaan penuntut ilmu mesti ada kecerdikan. Dan cerdik ni ada 2, tuan-tuan, ya. Satu dipanggil zakat wahbi, ya. Zakat wahbi ni maksudnya anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang dia lahir dengan cerdik, kan, ya.
Ada kecerdikan, ada satu lagi dipanggil zakat kasbi, ya. Maksudnya kecerdikan tadi perlu diasah, ya. Perlu diasah, dibimbing, dididik, diasuh dengan pengalaman, dengan pengajaran, dengan petunjuk daripada guru dia. Ini dipanggil zakat kasbi, ya. Maksudnya kecerdikan yang mesti diusahakan, yang mesti diasah dengan pengalaman dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, siapa yang nak menilai, siapa yang nak menentukan tahap kecerdikan seorang ni? Maka kata para ulama, boleh diukur kepada prestasi murid tersebut, ya. Kerana itu sangat diambil perhatian. Orang yang sangat bijak ini akan diambil perhatian oleh para guru, para imam, ya. Mereka akan melihat murid yang dhu najabah, ya. Mereka akan melihat murid yang ada potensi, orang yang sangat cerdik, orang yang sangat bijak, orang yang tangkap cepat, kan? Kalau bahasa kita sebut apa? Pick up. Tak? Orang yang cepat pick up. Dan orang yang pandai mengambil poin penting yang disampaikan oleh guru dia. Murid ini akan dijadikan sebagai pewaris. Kerana itulah kata para ulama, cukuplah. Saya seorang murid pun dah cukup dah. Ya? Seorang murid pun dah cukup. Tapi murid tadi mampu melahirkan ribuan murid selepas daripada itu. Ya? Maksudnya ilmu guru itu tadi disampaikan. Ya? Seperti Al-Imam Ibn Arabi Al-Maliki, anak murid kepada Al-Imam Al-Ghazali. Ya? Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Arabi Al-Maliki, kata beliau, saya diberi perhatian oleh Al-Imam Ghazali, ya? Sehingga Al-Imam Ghazali saya boleh temui pada waktu bila-bila masa pun, ya? Maksudnya Al-Imam Ghazali memberikan sepenuh masa beliau kepada Al-Imam Ibn Arabi Al-Maliki. Dan hasilnya apa dia, tuan-tuan? Hasil dia, Al-Imam Ibn Arabi Al-Maliki menyampaikan keseluruhan ilmu Al-Imam Ghazali, dan sampai kepada kita tulisan-tulisan beliau. Hasil tarbiyah daripada seorang guru, walaupun hanya seorang murid. Al-Imam Al-Haramain, ya, anak murid dia yang terkenal siapa dia? Al-Imam Ghazali, ya? Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ya? Maksudnya dhu najabah, orang yang sangat bijak ini kalau dididik oleh guru yang bijak, maka akan sampai kepada maksud, sampai kepada hadafnya, ya. Yang kedua kata Imam Syafi'i, hirs, ya. Hirs, syarat yang kedua, syarat bagi pembinaan penuntut ilmu mesti ada hirs. Apa makna hirs? Hirsun maknanya tamak. Tamak untuk mendapatkan ilmu, kan? Tamak dengan waktu, tamak dengan rasa tidak cukup dengan ilmu yang dia dapatkan, ya. Sentiasa rasa nak tambah ilmu dia, ya. Dan yang ketiga kata Imam Syafi'i, syarat yang ketiga mesti ada ijtihad. Maksudnya bersungguh-sungguh untuk nak mendapatkan ilmu, ya. Dhu himmah, ya, himmatul aliyah, maksudnya semangat yang tinggi, semangat yang berkobar-kobar, ya. Memang semangat sungguh nak belajar, untuk nak tambah ilmu, ya, untuk nak dapatkan ilmu untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Wa bulughah, yang keempat bulughah, iaitu maksudnya kemampuan. Kemampuan maksudnya apa? Kemampuan dari segi kewangan. Kemampuan dari segi kewangan. Maksudnya orang yang nak cari ilmu ni, dia ada kemampuan, dia ada kewangan yang kukuh, sehingga kan dia tak perlu bekerja lagi, ya. Tak perlu lagi nak bekerja lepas tu, untuk nak dapatkan ilmu. Kerana itulah kata Imam Syafi'i, ya, dalam sebahagian kalam beliau, kalaulah aku disibukkan untuk membeli bawang, lau kulliftu bi syira'i baslah, maka aku tidak akan mampu untuk nak memahami masalah, ya. Maksudnya apa? Maksudnya kalaulah aku disibukkan dengan urusan keduniaan, maka macam mana aku nak faham dalam masalah ilmu agama, kan? Yang perlukan kepada masa yang panjang. Maksudnya apa? Kena fokus, ya. Sebab tu perlu kepada bulughah, ya. Dan kemudian wa irsyadil ustazi, ya, maksudnya panduan daripada guru. Maksudnya mesti sohbah dengan guru, berdamping dengan guru. Setiap daripada kita ni mesti ada guru yang selalu kita ikut dia, ya, yang kita jadikan dia sebagai mursyid kita, panduan kita, ya, pemberi nasihat kepada kita. Mesti ada seorang guru yang kita mulazamah dengan dia, ya, yang sentiasa kita ikuti pengajian dia. Terpulanglah secara live, secara mubasyarah, ataupun mungkin secara di alam maya, kan, di YouTube, Facebook dan sebagainya. Maksudnya guru ni mesti kita ikut setiap masa. Itu maksud sohbah dengan guru, ya. Maksudnya apa? Mesti berguru. Dan kemudian yang terakhir, watuliz zaman, ya, maksudnya masa yang panjang, ya, panjang masa, ya, untuk nak menuntut ilmu ni. Jadi tuan-tuan, saya simpulkan 4 potensi, ya, saya simpulkan 6 yang Al-Imam Syafi'i sebut ini dalam 4 potensi, ya.
Skop pembinaan penuntut ilmu ini boleh dilihat kepada 4 potensi. Potensi yang pertama, potensi kepada diri penuntut ilmu tersebut, ya. Itulah yang dimasukkan dengan zakat hirsin ijtihad, ya. Maksudnya tamak dengan ilmu, ya, tamak dengan waktu. Dia tidak cukup dengan ilmu yang dia dapat, dia nak tambah lagi ilmu dia. Seperti mana orang yang tamak dengan harta, dah, sentiasa tak cukup, nak tambah lagi harta. Begitu juga orang yang tamak dengan ilmu, perlu bagi dia untuk tamak, ya, untuk nak dapatkan ilmu, ya. Potensi yang kedua, potensi material, ya. Potensi material yang dimaksudkan ialah bulughah, yang perlu ada kewangan yang pupuk. Yang ketiga, potensi gurunya. Apa maknanya? Maknanya guru kita tadi mesti terdidik oleh guru sebelumnya. Maksudnya mesti penurunan ilmu itu secara bersanad, ya. Sehinggalah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebab itu kata ulama, la ta'khudhil ilma an suhufin. Ya, kata ulama, jangan kamu ambil ilmu daripada lembaran semata-mata, ya. Sebab tu disebut juga oleh sebagian ulama, ya, man ya'khudhil ilma an syaikhin musyafahatan, sesiapa yang mengambil ilmu daripada gurunya dengan secara musyafahah, maksudnya secara langsung, ya, secara berdepan, yakum minaz zayghi wat tahrir fi haramain, maksudnya dia akan terhindar daripada melakukan kesilapan ketika mana dia menyampaikan ilmu. Maksudnya memang Allah pelihara dia daripada tersilap kalau dia belajar dengan berguru. Wa man yakun akhizan lil ilmi an suhufin, sesiapa yang mengambil ilmu dengan membaca suhuf, maksudnya hanya baca buku terus, tidak menghadap guru, fa ilmuhu inda ahli ilmi kal adami, maka kata ulama, ilmunya di sisi ahli ilmu kal adami, seperti tidak ada ilmu. Kosong, tuan-tuan, tidak ada ilmu, ya. Orang yang sekadar baca buku ni, kata ulama, seolah-olah tidak ada ilmu di sisi ahli ilmu, ya. Sekadar bacaan saja yang dikumpul, ya. Maklumat saja yang didapat, bukan ilmu yang dibawa, ya. Bukan ilmu yang disimpan dalam hati dan akal dia, ya. Sebab itu penting kepada potensi guru tadi mestilah yang terdidik, yang dididik oleh guru-guru sebelumnya, yang menyambung sanad ni sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kerana orang baca buku sendiri ni, kata ahli ilmu, seperti tidak ada ilmu, tuan-tuan, ya. Ilmu tu dia terputus-putus, dia tidak digabung jalinkan, ya, terpisah-pisah ilmu dia. Ada orang tanya, ustaz, tadi ustaz kata syarat yang pertama tadi mesti zakat, kan, mesti ada kecerdikan. Dah kalau saya ni tak cerdik macam mana, ya? Daripada kecil saya lahir, memang saya dah tak pandai nak buat macam mana, ustaz. Belajar pun tak masuk-masuk. Maksudnya dia ni orang yang putus asa, kan, ya. Dia tidak memandang tinggi diri dia. Kerana tu ada seorang sahabat, tuan-tuan, ya, namanya Zahir, Sayyidina Zahir radhiyallahu taala anhu, ya. Zahir ni dikatakan orang yang jelek. Disebut dalam sirah orang yang jelek. Dia tidak cantik, kulitnya hitam, pula tu orang daripada kampung, ya, orang Badawi. Tapi kalau dia datang ke Madinah, tuan-tuan, dia tidak akan tinggalkan Rasulullah, ya. Dia akan bawa barang daripada kampung dia, ya, bawa ke Madinah untuk dihadiahkan kepada Nabi. Manakala Nabi, dia akan sediakan pula barang-barang daripada Madinah, Nabi akan hadiahkan kepada Sayyidina Zahir, ya, untuk dibawa pulang ke kampung, ya. Satu hari Nabi SAW bertemu dengan Sayyidina Zahir, ya. Sampai kepada Sayyidina Zahir, waktu tu Sayyidina Zahir tengah sibuk berniaga di tengah pasar di kota Madinah, tengah duk sibuk jual barang, kan. Sampai Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi datang perlahan belakang Sayyidina Zahir, Nabi datang perlahan dan kemudian Nabi peluk Sayyidina Zahir. Orang yang dipeluk oleh Nabi ni, masya-Allah, tuan-tuan, ya, maksudnya Nabi memang sangat rapat dengan dia, kan. Hatta muamalah Rasulullah dengan sebahagian sahabat tidak begitu, tuan-tuan, ya. Muamalah Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar tak macam tu, ya. Walaupun Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang paling Nabi kasih, ya, orang yang paling Nabi rapat, ya, tapi Nabi tak peluk Sayyidina Abu Bakar macam tu. Tetapi dengan Sayyidina Zahir ada cara dia, ya. Maksudnya ada cara Nabi nak dekat dengan Sayyidina Zahir, ya. Dipeluk oleh Nabi, ya. Dan kemudian disuruh Nabi lepas, ya. Dia kata lepas. Dia tak tahu yang peluk tu Rasulullah, ya. Dia suruh kata lepaskan aku. Siapa dia yang peluk aku ni? Pusing ke belakang, tengok Rasulullah, ya. Rasulullah yang tengah peluk dia. Maka dia kata aku biarkan. Sayyidina Zahir dia biar Rasulullah peluk dia. Peluk kuat ni, ya, tanda kemesraan, tanda akrabnya Rasulullah dengan Sayyidina Zahir.
Bila dia biar Nabi peluk tu, ya, masa tu Nabi bergurau. Apa kata Nabi? Nabi kata, saya nak jual hamba ni, ya. Siapa nak beli hamba ni? Saya nak jual murah ni. Nabi kata, saya nak jual ni, siapa nak beli ni, ya. Maka kata Sayyidina Zahir, idzan tajiduka kasida ya Rasulullah, ya. Maka kamu akan rugi ya Rasulullah. Kalau kamu jual saya, kamu akan rugi, ya. Kenapa? Kerana saya ni orang yang tak handsome, ya. Saya ni orang yang tak cantik, kulit hitam. Siapa nak beli saya ni? Badan kuruh kering, orang daripada kampung, ya. Bukan boleh buat kerja berat. Apa kata Nabi bila disebut macam tu? Nabi kata apa? Nabi kata, lakin ya Zahir, anta indallah ghalin, ya. Tetapi wahai Zahir, di sisi Allah kamu mahal. Masya Allah tuan-tuan. Maksudnya Nabi nak beritahu kepada Sayyidina Zahir perkara yang lebih besar, ya. Hakikatnya di sisi Allah dia tinggi, ya. Anta indallah ghalin. Di sisi Allah kamu mahal wahai Zahir, ya. Walaupun kamu bodoh, kamu jelek, kamu tidak cantik, orang daripada kampung, tetapi Allah memandang tinggi pada kamu dan ahli langit memandang tinggi kepada kamu, ya. Kerana itu Syekh Usamah Al-Azhari, yang seorang ulama daripada Al-Azhar Al-Sharif, ada karang satu kitab dipanggil Saidul Lu'lu', pemburu permata, ya. Ada satu bab dalam kitab tersebut, ya, tajuknya anta indallah ghalin. Dia ambil daripada hadis Nabi tadi, ya. Dia nak suruh tegur pada kita bahawa kamu ni mahal, ya. Syekh Usamah Al-Azhari dia kata, dia nak ingatkan pada kita bahawa kita ni mahal, ya. Kita ni ada nilai. Sebab tu jangan kita memandang rendah pada diri kita, ya. Dalam bab ilmu mesti kita memandang tinggi bahawa kita ada kemampuan. Kenapa? Kerana zakat kalaulah tidak diberikan oleh Allah secara wahbi, maksudnya kita lahir bukan sebagai orang yang pandai. Kita lahir bukan sebagai orang yang cerdik, tetapi tidak mustahil tuan-tuan untuk kita usahakan, ya. Tidak mustahil untuk kita kasbi, ya. Kita usahakan supaya daripada tak pandai kita belajar dan akhirnya kita pandai. Dalam masa sama kita merendahkan diri kita, ya. Sentiasa mengatakan bahawa saya tidak tahu, ana la adri. Kerana mengatakan ana la adri itu adalah sebahagian daripada ilmu. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia tahu bahawa dia tidak tahu. Orang yang tahu bahawa dia tidak tahu, maka itu juga adalah ilmu, ya. Berbanding dengan orang yang buat-buat tahu, hakikatnya dia tidak tahu, maka orang seperti ini orang yang telah merosakkan ilmu itu sendiri, ya. Sebab tu jangan malu untuk kita katakan bahawa saya tidak tahu, ana la adri, ya. Bahkan para ulama selalu mengulang-ulang ayat ini. Bahkan para sahabat Nabi, ya, kadang-kadang bila Nabi bertanya soalan yang memang para sahabat boleh jawab pun, tetapi para sahabat kata apa? Ana la adri, anta a'lamu ya Rasulullah. Kamu lebih tahu wahai Rasulullah. Sedangkan mereka tahu, ya, mereka boleh jawab, tetapi mereka merendahkan diri mereka. Kenapa? Kerana nak dapatkan ilmu, ya. Itu syarat bagi pembinaan penuntut ilmu. Al-Imam Rabi', ya, disebut dalam kisah Al-Imam Rabi' ibn Abi Sulaiman, ya, anak murid kepada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Disebut, ya, antara orang yang katanya disebut oleh Al-Imam Qafat, ya, dalam kitab fatwa beliau, Al-Imam Rabi' ni orang yang bati al-faham, ya. Beliau adalah orang yang sangat lambat untuk nak faham. Maksudnya lambat nak tangkap, ya, pelajaran daripada gurunya. Sehingga kan satu masalah Imam Syafi'i terpaksa ulang 40 kali. Ulang 40 kali untuk Al-Imam Rabi', ya. Kita kalau anak murid tanya 3 soalan, tanya 3 soalan je pada kita, oi marah kita dah, ya. Ini pun tak faham. Tetapi Al-Imam Rabi' ni, Imam Syafi'i terpaksa ulang 40 kali satu masalah saja, ya, nak terang kepada Al-Imam Rabi'. Sehingga kan Al-Imam Rabi', ya, disebutkan dalam kisah oleh Al-Imam Qafat, beliau keluar daripada majlis Al-Imam Syafi'i. Keluar daripada majlis ilmu Al-Imam Syafi'i, ya, dia keluar perlahan, dia keluar balik, ya. Dan kemudian dia duduk seorang-seorang, ya, lepas majlis Imam Syafi'i itu duduk seorang-seorang, ya. Kenapa? Kerana terlalu sedih dengan diri dia. Dia tidak faham apa yang Imam Syafi'i sampaikan. Dia sedih, ya. Tengah duduk seorang-seorang tu, tiba-tiba Imam Syafi'i nampak dia. Imam Syafi'i perasan, ya. Imam Syafi'i nampak Al-Imam Rabi', Imam Syafi'i pegang tangan Al-Imam Rabi', ya. Kemudian dia tarik tangan Imam Rabi', bawa dia pulang ke rumah. Sampai di rumah, Imam Syafi'i ulang balik lagi, ya, masalah yang sama tadi. Masya Allah tuan-tuan, ya. Betapa sabarnya Imam Syafi'i dalam mendidik anak-anak murid beliau. Kerana itulah kata Imam Rabi', kalaulah bukan kerana sabarnya Imam Syafi'i, ya, kerana lembutnya Imam Syafi'i dalam mendidik saya,
saya tidak akan jadi seperti sekarang. Tuan-tuan kenal Imam Rabi'? Ya. Al-Imam Rabi' ni siapa dia? Beliau adalah salah seorang daripada ashabul wujuh. Ya. Ashabul wujuh ni maksudnya kedudukan dia lebih tinggi, ya, lebih tinggi daripada Al-Imam An-Nawawi. Kita dengar Imam Nawawi pun masya-Allah, ya, alim kabir, orang yang hebat, ya. Kitab beliau Al-Imam Arba'in An-Nawawiyah, ya, dibaca oleh seluruh muslim, ya, seluruh kaum muslim dunia sampai sekarang ni masih kekal kitab Al-Imam An-Nawawi. Tetapi Al-Imam Rabi' ini lebih hebat, ya. Ilmunya lebih tinggi, ashabul wujud, ya. Ilmunya lebih mulia daripada Al-Imam Malik, ya. Ini Imam Rabi', anak murid kepada Al-Imam Syafi'i. Hasil didikan daripada guru beliau yang asalnya bati al-faham, ya. Asal Imam Rabi' ni orang yang sangat lambat untuk nak faham. Tetapi dengan irsyad daripada guru beliau, ya, dengan panduan daripada Imam Syafi'i yang melihat potensi tersebut ada, ya. Kenapa? Kerana ikhlasnya murid tersebut, ya, kerana baiknya hubungan dengan Allah, akhirnya dia sampai kepada maksud yang dia ingin dapatkan, iaitu ilmu itu sendiri. Kerana itulah Syekh Ali Jumaah Hafizahullah, dia selalu menyebutkan, ya, alat bagi ilmu ni, syarat bagi ilmu ni dia ada 4, tuan-tuan. Ada 5, ya. Ada 5 syarat bagi ilmu. Yang pertama syekh, maksudnya guru, ya. Syarat bagi penuntut ilmu mesti ada guru. Yang kedua talib, mesti ada penuntut ilmu. Bila ada guru, mesti ada anak murid, ya. Yang ketiga manhaj. Manhaj apa yang kita nak pakai? Sistem apa yang kita nak guna? Ya, jangan belajar ikut sendiri je, ya. Mesti ada sistem yang kita ikut. Ada peringkat permulaan, peringkat pertengahan, pengakhiran. Ada step dia, jangan kita langgar, ya. Ini penting manhaj. Masalah orang sekarang, tuan-tuan, ya, kadang-kadang para penceramah sampai sekarang mereka mengajarkan satu ilmu tidak mengikut tahap dia, ya. Kadang-kadang dia ajarkan di dalam majlis awam seperti ini, ya. Sebab itulah kadang-kadang masyarakat jadi berpecah, masyarakat jadi berbalah sama sendiri. Kenapa? Kerana ilmu tidak dituruti dengan baik, mengikut turutannya, mengikut manhajnya. Pelajar darjah 1, tuan-tuan, kalau ikut sistem pendidikan sekarang, dia tak belajar pun silibus pelajar darjah 6. Betul tak? Ya? Budak darjah 5, darjah 6, ada tak belajar ilmu? Tak ada. Kenapa? Kerana belum sampai pada masa dia, ya? Sebab tu nak menuntut ilmu ni mesti ada tahap dia, ya? Di peringkat, kalau kita nak menyampaikan kepada orang awam, ada kitab-kitab peringkat permulaan, ya. Dan kalau kita ada masa, kita dah pencing, ya, tak ada kerja lain dah, dan kita boleh menuntut ilmu sepanjang masa, ya, setiap hari itu mungkin kita boleh pergi kepada kitab yang lebih payah sikit, ya, peringkat pertengahan, kemudian kitab peringkat akhir. Maka itulah penuntut ilmu yang sebenar. Maksudnya mesti mengikut kepada manhaj. Itu syarat yang ketiga disebutkan oleh Syekh Ali Jumaah. Yang keempat, al-kutub, ya. Nak menuntut ilmu mesti ada kitab, kan, ya? Kalau sekadar mendengar ni saja dipanggil sebagai tazkirah, ya, sekadar majlis memperingatkan, ya. Saya sebutkan dulu, ya, dalam majlis awam 3 perkara sahaja. Ingatkan kepada masyarakat tentang nikmat Allah. Yang kedua, suruh umat buat perkara taat kepada Allah. Yang ketiga, suruh jauh daripada maksiat, ya. Ini 3 perkara. Tapi kalau dalam majlis ilmu, tafaqquh fiddin, mesti ada kitab. Dan kitab yang dipilih mestilah kitab yang mu'tamad, kutubun mu'tamadah. Dan yang kelima, jawul ilmi, ya. Maksudnya bi'ah ataupun suasana ilmu yang membina, kan. Kalau kita ni pagi-pagi lagi dah pergi kerja, ya, sampai ke malam balik, masa ni lah baru nak menuntut ilmu. Kadang-kadang nak cari kitab pun tak sempat, tuan-tuan, ya tak? Saya dah bagi soft copy ni, kitab Ta'lim Muta'alim. Mungkin ada sebahagian kita tak sempat pun nak print lagi, kan? Kenapa? Kerana sibuk dengan kerja. Tak ada masalah. Maksudnya kita tidak ada suasana ilmu. Sebab itulah kita pesan kepada anak-anak kita, anak-anak murid kita, masa muda ni belajarlah betul-betul sebelum kamu disibukkan dengan urusan keluarga, urusan cari nafkah dan sebagainya. Kerana inilah sahaja peluang yang kamu ada, ya. Mesti kita fahamkan kepada anak-anak kita tentang betapa pentingnya mencari ilmu di waktu muda ini, ya. Kerana mencari ilmu di waktu usia yang muda seolah-olah mengukir di atas batu, kan? Kalau belajar waktu tua ni seolah-olah tulis atas air, ya. Sekejap je berbekas, kemudian hilang dah bekas tu. Itu ibarat dia, ya. Dan disebut juga oleh sebagian ulama dalam pembinaan penuntut ilmu ni, alat bagi ilmu ada 4, ya. Alatul ilmi arba'. Yang poin ni pun lebih kurang sama seperti mana yang disebut oleh Syekh Ali Jumaah. Yang pertama, apa dia? Syaikhun fattah. Maksudnya guru yang memberikan pembukaan, ya.
Guru yang membukakan kepada murid tersebut jalan yang sebenar, manhaj yang sebenar untuk nak mendapatkan ilmu. Ya, maksudnya guru yang mengajarkan kepada murid tersebut, ya, sesuatu ilmu, sesuatu yang menyampaikan murid tersebut kepada maksud dia, iaitu beramal dengan ilmu tersebut. Ya, bukan guru yang menyebabkan anak murid dia jadi pening. Ya, ada sebagian orang dia suka dipening, tuan-tuan. Ya, ada sebagian orang dia menganggap bahawa kepeningan dia itu adalah satu kebahagiaan. Dia lagi seronok, lagi dia belajar, lagi dia pening, lagi tak tahu apa. Bila terang kepada orang, orang lagi pening. Bagi dia inilah kebahagiaan, inilah ilmu yang sebenar. Sedangkan dia tertipu dengan diri dia, tuan-tuan. Ya, mengaji falsafah, ya, bincang itu, bincang ini. Sekarang ni anak muda ada apa? Ada sekolah pemikiran Asy-Syatibi, ya. Dia ada kumpulan-kumpulannya, kumpulan think tank, kumpulan pemikir, ya. Buku jalanan, konon-kononnya didiskusikan, ya. Dibukakan perbincangan tentang ketuhanan, ya, tentang kebebasan beragama. Maksudnya idea-idea liberal dan idea-idea sekular dibincangkan di kalangan anak-anak muda, ya. Ini yang bahaya, tuan-tuan, ya. Maksudnya apa? Maksudnya dia suka pening, ya. Lagi seronok dibincang, lagi pening, ya, lagilah dia naik syekh. Sedangkan dalam Islam, ilmu, syarat ilmu yang pertama mesti jelas. Ilmu itu mesti menyampaikan dia kepada Allah, ya. Ilmu kalau tak sampai kepada Allah, ilmu yang tak membawa kita untuk kenal Nabi, untuk kenal Rasulullah, maka itu adalah ilmu yang sesat, ya. Itu adalah ilmu yang salah. Kemudian alat yang kedua disebut aqlun rajah, ya. Tadi yang pertama syaikhun fatah, guru yang membimbing murid tersebut kepada jalan yang sebenar, manhaj yang sebenar, ya. Sebab tu pilih guru ni hati-hati, tuan-tuan, ya. Mesti cari guru yang mengikut manhaj ahli sunnah wal jamaah, ya. Dan guru itu mestilah bersambung sanad dia, ya, sehingga sampai kepada Rasulullah. Yang kedua, aqlur rajah, mestilah akal yang sejahtera, ya. Bukan akal yang suka pening-pening, ya. Bukan akal yang tidak sehat, ya. Bukan akal yang rasional semata-mata, ya. Tetapi akal yang berpandukan kepada wahyu. Ini yang dimaksudkan dengan aqlur rajah. Yang ketiga, kutubun sihah, ya. Kutubun sihah. Apa makna kutubun sihah? Kata guru saya Syekh Ahmad Mamduh, ya, yang dimaksudkan dengan kutubun sihah ni, ada sebagian orang yang menterjemahkan kitab yang sahih. Maksudnya yang tidak termasuk dalamnya pandangan yang dhaif dan sebagainya. Tak, bukan itu maknanya, ya. Bukan itu maknanya kata Syekh. Kutubun sihah makna bukan kitab yang sahih. Kutubun sihah maknanya kutubun mu'tamadah, ya, kitab yang muktamad. Apa makna kitab yang muktamad? Yakni kitab yang digunakan oleh generasi demi generasi, ya, yang sampai, yang dibacakan kepada kita untuk kita fahamkan kepada masyarakat, kepada orang awam, ya. Maksudnya kitab ni yang diwariskan oleh para ulama, ya, yang diturunkan daripada satu generasi kepada generasi yang lain, ya. Itu yang dimaksudkan dengan kutubun mu'tamadah. Sebab tu ada kitab-kitab yang disebut oleh ulama, ya, kitab ini ghairu salih litadris. Kitab yang tidak boleh untuk diajarkan. Kitab yang tidak benar, yang tidak boleh untuk diajarkan. Maksudnya kitab ini hanya untuk rujukan. Sebab tu tidak ada orang belajar kitab, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kitab apa nama ni? Kitab Mughni Ibn Qudamah, ya. Kitab Mughni Ibn Qudamah. Syekh Ali Jumaah disebutkan zaman dulu di Azhar, ya. Kitab Mughni Ibn Qudamah ni 13 jilid. Zaman dulu di Azhar, satu jilid ada ulama baca sampai 30 tahun. Satu jilid 30 tahun membuat, ya. Bayangkan ada 13-12 jilid lagi tak habis. Tapi sebab apa dia baca tu? Sebab nak ambil manhaj daripada kitab tersebut, ya. Yang ini kitab yang ghairu salih litadris, kitab yang tidak boleh untuk diajarkan, ya. Kitab yang hanya dijadikan sebagai rujukan. Kemudian ada kitab yang salih litadris, ya. Maksudnya kitab yang sesuai untuk kita ajarkan kepada orang awam. Contohnya kitab ni, kitab ta'lim, muta'alim, tariqat ta'allum. Kitab ini kita boleh ajarkan kepada orang awam, ya. Maksudnya kitab yang kita pilih tu untuk nak melahirkan penuntut ilmu yang boleh menggambarkan, ya, masalah ilmu tadi dengan betul, ya. Yang boleh tasawur, yang boleh membincangkan masalah tadi mengikut turutan dia, ya, pada waktu yang sesuai. Sehingga dia akan membincangkan ilmu tadi ketika sampai pada waktunya, ya. Bukan ikut suka dia saja nak buka kitab.
Kata kitab ni macam seronok nak baca ni, banyak poin-poin menarik, terus baca. Bukan macam tu tuan-tuan, ya. Mesti ada peringkat-peringkat dia. Ulama dah susun dah. Kitab ini untuk peringkat permulaan, kitab ni peringkat pertengahan, kitab ini untuk rujukan, kitab ni tak boleh baca, kitab ini yang boleh baca, yang boleh disampaikan kepada orang awam. Berbeza tuan-tuan dengan penuntut ilmu zaman sekarang, ya. Kenapa orang bila bincang satu masalah, dia pun nak masuk juga dalam perbincangan, ya? Khususnya dalam Facebook, ya. Kalau ada para asatizah, para ulama post satu ayat saja, ya. Post 2 3 4 poin. Masa tu macam-macam lah dia nak jawab, ya. Macam-macam lah keluar hujah dia, ya. Apa beza para penuntut ilmu dahulu dengan sekarang, ya? Penuntut ilmu zaman dahulu, mereka menuntut ilmu lillahi ta'ala, kerana tu mereka sampai kepada Allah, tuan-tuan. Berbeza dengan para penuntut ilmu zaman sekarang, ya. Para penuntut ilmu zaman sekarang, mereka ni belajar tidak lagi diarahkan tujuan mereka kepada Allah, ya. Tujuan mereka tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu mereka ni tidak sesuai, tak layak untuk jadi pewaris Nabi. Kerana itulah bila Nabi SAW sebut al-ulama warasatul anbiya, ya, fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warasal ilm wa man akhadhahu faqad akhadha bihazzin wafirin, ya. Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, ya, dalam kitab beliau ketika membahaskan masalah ini, ketika membahaskan hadis ni, yang disebutkan bahawa ulama adalah pewaris para nabi, ya. Maksud warisan tu sangat besar, ya. Apa maksud warisan tadi? Yang pertama, mewarisi Nabi SAW dari segi kehidupan baginda. Mewarisi Nabi SAW dari segi manhaj, ya. Yang pertama, mewarisi dari segi manhaj. Mewarisi Nabi SAW dari segi melahirkan generasi setelahnya. Kerana itu tuan-tuan, para Nabi ni ada generasi yang mereka tinggalkan, ya. Walaupun seorang Nabi Nuh, ya, walaupun umatnya tenggelam oleh bah yang besar, tetap ada pengikut yang meneruskan dakwah beliau, ya. Itu manhaj para Nabi, ya. Walaupun seorang guru hanya ada seorang murid, inilah manhaj yang ditinggalkan oleh junjungan Nabi SAW. Mesti ada seorang pengikut, ya. Mesti ada seorang anak murid yang akan menyambung warisan para Nabi, menyambung warisan para ulama. Yang kedua, mewarisi Nabi SAW dari segi kehidupan baginda Nabi SAW, ya. Bagaimana Nabi melihat dunia, ya. Kerana itulah mereka ni mewarisi Nabi pada semua sudut. Jadi ulama mewarisi para Nabi ini, ya, dari segi kehidupan baginda Nabi SAW pun termasuk sekali. Maksudnya mereka i'rad ad-dunya, ya. Mereka berpaling daripada dunia. I'rad ni maksudnya berpaling daripada dunia. Berpaling daripada dunia, ya, bukan bermaksud meninggalkan dunia. Ada sebagian ulama, ada sebagian orang disalah faham apa makna zuhud, ya. Berpaling daripada dunia maksud tinggal dunia, ya. Pakai baju compang-compeng, ya, tak bekerja, ya, tak cari nafkah dan sebagainya. Bukan tu maksud dia, ya. Meninggalkan dunia ni maksudnya mereka hidup dengan dunia, tapi mereka tidak meletakkan dunia dalam hati mereka, ya. Seperti mana yang disebut oleh ulama, ad-dunya laisa fi qulubina lakin fi aidina, ya. Dunia ni bukan dalam hati kami, tetapi dunia ni di tapak tangan kami saja. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya bila dunia letak tangan, kita boleh lepaskan pada bila-bila masa, ya. Kalau rasa perlu, kita ambil dengan tangan kita. Kalau tak perlu, kita lepaskan dunia, ya. Tapi kalau dunia masuk dalam hati, wa'iyyazubillah tuan-tuan, ya, payah kita nak tinggalkan dunia bila dunia masuk dalam hati kita. Itu maksudnya meninggalkan dunia, hidup dengan dunia, tetapi tidak memasukkan dunia ke dalam hati, ya. Jadi kerana itulah para penuntut ilmu zaman sekarang ni tuan-tuan, ya, mereka tidak tahu apa hadaf, apa tujuan yang sebenar mereka menuntut ilmu ni. Pelajar-pelajar zaman sekarang ni, ya, sekolah rendah, baik sekolah menengah, sekolah agama, sekolah apa sahaja pun, ya, kadang-kadang guru-guru ni dia mengadu, ya. Dia kata kenapa pelajar ni dia bosan. Sebab apa dia bosan tuan-tuan? Sebab dia tidak tahu apa tujuan dia menuntut ilmu, ya. Kerana itu perlu kepada guru-guru ni untuk nak terangkan kelebihan penuntut ilmu ni adalah satu kedudukan yang besar, ya. Sebab apa? Sebab penuntut ilmu ni mereka adalah khalifatullah, ya. Khalifatullah.
yang akan menggantikan para anbiya alaihi wassalatu wassalam, ya. Maksudnya warisan tu sangat besar, ya. Mewarisi perkara tadi, ya, mewarisi ilmu para anbiya tadi bukan perkara yang kecil. Kalau orang berbangga boleh jadi pemain bola sepak yang hebat, ya. Hatta Neymar kan. Neymar pemain Brazil ke tak? Ya, ada ucapan terakhir dia sebelum dia keluar daripada Barcelona. Ya. Dia kata apa? Dia kata saya daripada kecil saya dah tertarik dengan game yang saya duk main ni, game bola ni. Bila nampak nama-nama besar Messi, Ronaldo, ya, Kakak, bila saya main tu, saya rasa teringin nak bermain sebaris dengan mereka. Dan akhirnya saya usaha, ya. Akhir sekali saya jadi pemain bola sepak, ya. Bermain bersama-sama dengan mereka. Jadi rupa-rupanya tuan-tuan, orang yang terkenal macam Neymar ni pun pernah niat dalam hati dia untuk duduk bersama dengan orang-orang yang hebat. Jadi saya kata Masya Allah, kalaulah sifat ini ada pada penuntut ilmu, ya, pelajar-pelajar kita sekarang ni, sekolah rendah baik sekolah menengah, ya, ada dalam hati mereka ni bagaimana untuk dekat dengan para ulama, ya, dan ingin menjadi sebahagian daripada para ulama yang mereka hormat tersebut, ya, yang mereka sanjung tersebut, ya. Kalau mereka ada sikap macam tu, ya, maka mereka akan berusaha, ya, mereka akan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu dan ingin duduk, ya, sebaris dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sebagai warasatul anbiya, menjadi pewaris para nabi, ya. Kalaulah sifat ini ada pada para penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka akan berusaha untuk tingkatkan ilmu seperti mana para ulama yang mereka kagum, yang mereka hormat, yang mereka sanjung dengan mereka tersebut. Cuma tuan-tuan, ya, perlu diingatkan di sini kepada penuntut ilmu untuk mencari ilmu yang sebenar. Sebab ada ilmu kadang-kadang dia sekadar berbentuk maklumat, ya. Dia tak jadi ilmu lagi, dia sekadar maklumat saja yang terpecah-pecah, ya. Kerana itu para ulama dia membahaskan apa beza ilmu, apa beza maklumat. Ilmu ni tuan-tuan, dia akan menyampaikan kita kepada Allah. Manakala maklumat, ya, maklumat ni dia hanyalah elemen-elemen dalam ilmu tersebut, pecahan-pecahan dalam ilmu tersebut yang masih tidak digabungkan untuk nak menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahasa yang lain kata Syekh Ali Jumaah, ya, dia kata apa beza ilmu dan maklumat ni? Contoh kata kalau orang tadi dia berilmu, ya, dia belajar, apa tanda ilmu tadi diterima oleh Allah, ya? Tanda ilmu diterima oleh Allah, ilmu tadi akan mendekatkan dia kepada Allah. Ilmu tadi akan membawa rahmat kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu kata para ulama, al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu akan berkasih sayang sesama ahlinya, ya. Sebab tu ilmu ni dia akan bawa kebaikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi kalau ilmu yang disampaikan yang nampak zahir luarannya macam ilmu, tetapi bila disampaikan menyebabkan berlaku perpecahan kepada umat, maka itu bukan ilmu yang sebenar, ya. Tetapi yang sebenarnya itu hanyalah sekadar maklumat-maklumat yang dikumpul dalam pemikiran dia dan kemudian disampaikan kepada orang lain dan akhirnya menyebabkan orang jadi berpecah, menyebabkan masyarakat jadi berpecah seperti berpecahnya maklumat tadi, ya. Kerana itulah ilmu ni kata Syekh Ali Jumaah, ya. Kata Syekh Ali Jumaah, ilmu ni adalah syabakah, ya. Ilmu ni seperti jaringan. Sebab apa dia kata jaringan? Ya, contohnya ilmu akidah yang dia belajar, dia boleh kaitkan dengan ilmu fiqh. Ilmu fiqh yang dia belajar, dia boleh kaitkan dengan ilmu nahwu. Ilmu nahwu yang dia belajar, dia boleh kaitkan dengan bahasa, boleh kaitkan dengan matematik, boleh kaitkan dengan biologi dan sebagainya, ya. Ilmu seperti jaringan. Ilmu ni akhirnya dia akan menjadi seperti benang yang dicantum. Dia akan jadi seperti benang yang digabung jalin. Akhirnya menjadi kain yang cantik. Manakala maklumat ni tuan-tuan, ya, dia sekadar ilmu, dia sekadar benang yang masih tidak digabung jalinkan. Kan? Macam benang tak? Kalau kita lihat dengan satu saja, orang takkan nampak cantik. Betul tak? Ya. Tapi bila digabung jalin, ya, digabung-gabung, dijahit-jahit, akhirnya menjadi pakaian, maka barulah orang nampak apa cantiknya ilmu tersebut, ya. Maksudnya ilmu ni mesti digabung jalinkan, ya. Bukan ilmunya yang terpisah-pisah. Itu ilmu yang tidak benar, ya. Ilmu yang sekadar berbentuk maklumat. Macam tu beza ilmu dan maklumat, kata Syekh Ali Jumaah. Kerana itu tuan-tuan, jadikanlah diri kita ni sebagai penuntut ilmu sampailah bila-bila pun.
ya. Sampailah ke mati, mesti kita kena jadikan diri kita, ya, di dalam golongan orang yang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah ada seorang alim, ya, yang sangat hebat dengan ilmu dia, ya, yang mengajar merata-rata masjid, merata-rata surau, ya, buka pondok sendiri, tetapi masih lagi hadir ke dalam majlis-majlis ilmu. Maka orang tanya kepada beliau, tuan dah jadi alim, tuan orang yang hebat, tuan ada ilmu yang tinggi, kenapa tuan masih lagi hadir ke dalam majlis ilmu? Kata beliau, saya ingin mendapatkan keberkatan sebagai seorang penuntut ilmu, ya. Saya nak dapat berkat sebagai talibul ilmi. Kenapa? Kerana penuntut ilmu ni orang yang didoakan oleh Nabi. Penuntut ilmu ni orang yang didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan saya ingin mati sebagai orang yang mendapatkan pahala dengan menuntut ilmu, ya. Kerana itulah asrar bagi ilmu, ya. Rahsia bagi ilmu tadi itu apa? Menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan orang yang sampai kepada Allah, tuan-tuan, dia akan ada sikap tawaduk, ya. Dia akan merendahkan diri dia, ya. Walaupun ilmu tu, point tu, kitab tu diulang-ulang 1000 kali oleh guru dia, ya. Banyak kali sebut point yang sama, tapi bagi dia seolah kali pertama dia mendengar ilmu tersebut. Ini sikap penuntut ilmu yang sebenar, yang ada sikap merendah diri, ya, yang sentiasa mengingatkan diri dia bahawa saya tidak tahu, ana la adri, ya. Itulah tuan-tuan syarat bagi pembinaan penuntut ilmu, ya. Seperti mana yang dinukilkan oleh para ulama, yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i, ya, Al-Imam Al-Ghazali, mudah-mudahan memberikan keberkatan, ya, boleh dijadikan sebagai peringatan kepada kita untuk kita lebih mulazamah, untuk kita istiqamah, ya, untuk kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, ya. Bila sebut talibul ilmi, tuan-tuan, bukan kita maksudkan hanya untuk anak-anak kita sahaja, ya, yang belajar sekolah rendah, sekolah menengah, universiti dan sebagainya, ya. Yang dimaksudkan dengan talibul ilmi ni adalah kita sendiri yang tidak akan habis waktu belajar kita sampai bila-bila pun, ya. Mudah-mudahan kita akan mati sebagai orang yang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan ilmu yang kita belajar ini akan memandu kita kepada jalan Allah, Allah, manhaj yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manhaj yang diwarisi oleh para ulama, manhaj yang disusun, ya, yang disusun oleh para ulama muktabar. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan ilmu tersebut, dan dengan ilmu yang baik itu, dengan ilmu yang benar, menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik itu daripada Allah pastinya, yang kurang, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun, mohon maaf sekiranya terkasar bahasa, tersilap bicara. Yang ada hutang di kalangan kita, insya-Allah dimudahkan urusannya, ya. Yang sakit di kalangan kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Yang ada masalah di kalangan kita, mudah-mudahan diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada masalah hubungan keluarga, seorang isteri dan suami, diberikan kebaikan antara suami dan isteri tersebut. Yang tidak ada di kalangan kita kebahagiaan dalam kehidupannya, mudah-mudahan Allah Taala memberikan kebahagiaan dalam kehidupannya. Yang tidak